Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih sudi jenguk singgah ke channel aku. Pertama sekali aku nak minta maaf kepada semua, kepada follower semua, sebab agak lama lah aku tak buat video. Sebenarnya aku ada sibuk dengan kerja-kerja, terutama pada bulan Ramadan hari tu. Memang sibuk. So, walaupun dah terlepas bulan Ramadan, tapi hari ni aku nak cerita mengenai kenangan aku waktu aku berada di Camp Princess Haliza di bulan Ramadan. Jom. Okay guys, bulan Ramadan tahun 2008 jatuh pada 1 September. Okay, 1 September, 1 Ramadan bersamaan dengan 1 September pada tahun 2008. So, sebenarnya Ramadan ni disambut sehari selepas 31 Ogos. Kita waktu tu selepas berkawat di Dataran Merdeka tu, balik-balik penat tu semua, rehat-rehat, esok tu bangun awal untuk bersahur. So itu adalah hari pertama di bulan Ramadan. So apa yang unik di bulan Ramadan pada tahun 2008 pada aku kan, waktu tu aku berada di Camp Princess Haliza. Jadi suasana tu memang baru pada aku, tak pernah aku rasai lagi. Dengan dikelilingi oleh kawan-kawan yang non-Muslim, kebanyakannya non-Muslim. So, aku pun nak tengok juga apa feedback dia orang pada orang Islam waktu tu, yang Muslim ni berpuasa kan. Kita nak tengok macam mana penerimaan dia dengan ajaran Islam ni. Dan mungkin ada setengah mereka yang tak tahu. So, aku memang hari Ramadan ni, bulan Ramadan ni memang aku nantikan waktu tu. Sebab aku nak rasa suasana Ramadan di camp tu sendiri. Nak tengok macam mana kita nak buat tarawih, macam mana kita nak bangun sahur, macam mana aktiviti di bulan Ramadan waktu camp kan. So, aku akan cerita beberapa perkara yang aku rasa baru pada aku dan unik lah untuk korang tahu. So guys, yang ni adalah berlaku pada, tak silap aku, 2 Ramadan. 2 ataupun 3 Ramadan macam tu. Sebab awal Ramadan lagi yang aku ingat. So, aktiviti dia samalah. Kita bangun sahur awal kan. Pukul 5 semua dah bangun. Yang Muslim terutamanya untuk kita bangun sahur. So, lepas sahur semua kita akan solat subuh kan. Jadi, lepas solat tu ada perjumpaan lah, perhimpunan untuk head count kan. Selepas head count dekat dataran kawat tu, yang Muslim dibenarkan untuk balik ke dorm balik. Yang non-Muslim ramai kebanyakannya pergi sarapan lah kan. Aktiviti kelas waktu tu diteruskan. Bukan kelas lah, dia berkumpul dekat dewan waktu tu. Ada taklimat, ada macam presentation mengenai apa-apa dia penceramah jemputan lah untuk kita orang waktu tu kan. Untuk mengisi slot pagi dan beberapa aktiviti-aktiviti lain lah yang dijalankan. Cuma yang uniknya apabila waktu tengah hari. Ni hari macam aku cakap tadi, 2 ataupun 3 Ramadan kalau tak silap aku. Aku macam biasalah, dah habis program, kita orang tak makan lah kan, kita berpuasa. Jadi kita orang balik lah ke dorm yang Muslim ni. So yang non-Muslim semua pergi ke dewan makan, pergi makan untuk tengah hari. So apabila aku pulang balik ke dorm, dah rehat, kawan-kawan yang non-Muslim ni kebanyakannya pergi untuk makan tengah hari lah dekat dewan makan. So kita orang pun rehat lah dalam dorm kan, rehat, terkatil, relax. Sebab aktiviti petang tak ada. Dan yang nak bersukan apa semua dibenarkan je. Cuma tak ada aktiviti-aktiviti lain dah. Sebab pagi tu saja. Petang tu memang free je, dia bagi relax je untuk kita. So kita orang relax lah dalam dorm apa semua kan. Jadi aku pun ambil peluang lah pergi mandi waktu tu. Aku pergi mandi. Dan siap-siap mandi tu, aku baru nak keluar daripada toilet, ada seorang kawan aku ni, Chinese lah kan. So dia panggil aku, Puza, mari sini. Selepas dia panggil aku tengok, aku tanya kenapa, ada apa kan. Jadi apa benda dia nak bagi tahu aku kan, ataupun aku tengok cikgu panggil ke apa kan. Jadi aku pergilah dekat dia. Bila dia panggil aku tu, dia ajak aku pergi ke belakang dorm kita orang. Belakang dorm kita orang tu padang tau. Dorm aku paling ujung kan. So dekat situ macam tak ada orang lah, terlindung daripada pemerhatian orang lah. So dia keluarkan aku roti. Dia kata, apa, you makan, nanti I jaga. Saya pun cakap lah kat dia kan. Aku kata kat dia, saya tak boleh makan, saya puasa.
Yalah you puasa. Dia kata, makanlah ni, kata. Saya kata, saya tak boleh makan, puasa tak boleh makan. Yalah, tak boleh makan depan orang kan, dia kata. Oh, maknanya dia tak faham puasa tu apa kan. So, aku katalah, aku ceritalah balik dekat dia. Bukan saja depan orang, depan siapa-siapa pun tak boleh makan, sebab Allah tahu kan. Kita berpuasa ni menahan lapar daripada sebelum waktu subuh tu, sebelum solat subuh sehinggalah masuk waktu maghrib. Jadi kat situlah aku cerita kat dia. Jadi dia pun barulah faham. So mula-mula bila aku tanya balik kenapa, dia kata dia ingat yang orang Islam ni tak boleh makan depan orang waktu bulan puasa. So kena makan curi-curi. Jadi dia suruhlah aku makan. Dia bawa balik roti yang dia beli dekat koperasi tu kan. Dia beli, dia simpan untuk aku. Dia nak bagi pada aku lah. Niat dia tu baik sebenarnya, cuma dia tak tahu kan. Lepas aku explain pada dia, barulah dia okey. Jadi dia pun tengok kita orang ni tak makan, tapi nampak macam relax, macam tak ada apa. Macam kita biasa kan, kita puasa pun kita boleh pergi kerja. Mungkin lah ada rasa penat sikit tu, biasalah kan awal-awal Ramadan. Tapi dia tak faham dia ni. Jadi aku explain. Lepas explain barulah dia okey. So barulah dia tahu yang Muslim ni memang betul-betul tak makan. Bukannya tak boleh makan depan orang. Jadi kena curi-curi makan, bukan. Jadi lepas aku explain tu baru dia faham. Dan dia pun macam cerita balik pada kawan-kawan Chinese ya waktu tu. Tapi aku respect pada kawan-kawan Chinese aku yang India, yang non-Muslim lah, yang Kristian, yang Sabah Sarawak kan. Dia macam respect pada kita, dia jagalah tak nak makan depan kita mula-mula tu. Mula-mula. So selepas kejadian tu lah, beberapa hari selepas tu, masih dalam bulan Ramadan ni juga, aku pergilah lepak dekat dom sebelah dom aku kan. Aku pergi, geng-geng ni duduk berkumpul. Ada yang main daun teruk, main saja-saja kan, bukan berjudi kan. So main daun teruk, ada yang lepak-lepak, layan handphone waktu tu. Sehari minggu, so boleh pakai handphone kan, relax pakai handphone. Lepas tu ada yang main dam. Ada yang lepak-lepak sembang-sembang saja. So aku pergi dekat berkumpul kat kawan-kawan aku yang berkumpul ni kan. Dekat tu semualah, ada Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah Sarawak pun ada lepak situ. Aku datang tu, dia orang relax lah. Rupanya ada yang Chinese yang tengah makan tau. Dia makan panggil, kalau tu panggil, orang Terengganu panggil cikedih, tapi panggil keropok lah. Keropok yang macam makanan dalam paket tu kan. Makan lah. Jadi seorang kawan aku ni kecil ni, dia tegur lah, kalau boleh janganlah makan depan kita orang. Kita orang ni puasa. Oh sorry. Yang Chinese ni baru nak pergi, aku datang kan. Aku kata tak apa, makan situ, tak apa, tak payahlah sampai menyorok belakang bloker apa semua kan, tepi-tepi katil, tak payah, makan je sini, tak apa. Lepas tu kawan aku seorang ni, nama dia Cory Cory kata, sebenarnya kita orang tengok korang makan ni, kita orang tak ada rasa lapar, terliur sangat pun tak ada pun. Cuma kali-kali tu rasa macam bukan bulan Ramadan. Sebab suasana Ramadan kalau dekat rumah kan kita rasa lain kan. Kita bersahur dengan family. Lepas tu aktiviti kita meminimumkan sedikit aktiviti. Kadang-kadang tu tak meminimumkan juga. Kita buat aktiviti-aktiviti yang tak dibuat di bulan Ramadan. Contoh macam kita pergi cari buluh, nak buat lemang, nak main meriam buluh, kita pergi bazar Ramadan. Tapi apabila dekat keng ni, kita tak boleh nak buat apa. So bila kita lepak, kita tengok kawan-kawan kita yang bukan Muslim ni makan apa, kita tak rasa pun lapar. Betul lah yang Cory kata tu kan, kawan aku cakap tu. So dia macam, wah terpegang-pegang lah, macam macam gini orang Muslim So yang kecil tadi tu pun sebenarnya tak ada lah dia marah. Dia saja macam cakap macam, sebenarnya tak ada lah marah, macam gurau kawan-kawan kan. So lepas tu member aku yang Chinese tu pun, semua yang macam rupanya dia orang nak makan, nak minum, dia macam dia jaga sikit depan kita orang tau. Yang ni yang aku macam respect sikit lah kan. Terima kasih jugalah kan, sebab hormat kita orang yang berpuasanya. Tapi lepas kita orang cerita macam tu, dia pun barulah rasa macam okey tak apalah, okey lah. Dia orang sendiri pun cakap okey, kita makan depan dia orang pun. Dia pun barulah start makan keropok masing-masing gitu kan, cikedis masing-masing. So bermula pada hari itu tak ada masalah apa-apa pun bulan puasa ni. Dan
ada juga kawan aku yang Chinese cuba nak berpuasa lah kan. Waktu aku bangun sahur tu, dah dia minta aku kejutkan dia. Apa nama dia? Aku pun lupa lah. Memang aku lupa. Nama Chinese ni payah nak ingat sikit lah. Jadi aku kejut dia. Pagi tu dia bangun. Sahur kah? Sahur kah? Sahur, orang kata. So lepas aku kejut dia, dia pergi makan sekali lah dengan aku, dengan kawan-kawan Muslim lain. So dia pun balik dorm. Lepas perhimpunan pagi semua tu kan, yang non-Muslim kan semua pergi makan sarapan. So dia tak makan lah. Dia pergi ikut kita orang balik dorm kan, relax. Tapi dia duduk dorm sebelah aku, bukannya satu dorm dengan aku. Jadi aku pun dah lah, tak ada apa, kita jumpa nanti buka puasa pula lah kan, dekat dewan apa semua. So apabila dah lebih kurang dalam pukul 2, pukul 3 macam gitu kan, aku nampak dah muka dia macam merah-merah gitu kan. Dia kan putih kan, geng-geng Chinese ni kan putih-putih kan, muka dia merah-merah macam tu. Lepas tu aku pergi tanya dia, kau okey tak? Tengok macam penat banyak penat tu. Dahaga, lapar tak sangat tu, dahaga tu, rasa nak minum air. Tapi kalau dia kata kalau tak puasa, hari-hari biasa, sebab sebelum dia minta nak puasa tu, dia sendiri pun tengok keadaan dia. Dia rasa macam aku pun boleh puasa ni, tak minum air kan, tak minum, tak makan. Jadi tu yang dia rasa nak try. So dia kata waktu bukan bulan puasa pula, waktu dia tak puasa, dia rasa okey je tak minum pun, tak ada lah rasa nak minum sangat. Apa bila puasa ni rasa macam tekak tu cepat, macam rasa nak kering. Jadi dia kata rasa macam nak minum lah. Uzah kata, you ada tip ke? Ada apa-apa cara ke kalau you dahaga nak minum ke apa? Jadi aku cakap kat dia lah kan, kalau rasa penat sangat, kau pergi mandi, kau rehat, kau tidur je. Macam gitu. Lepas tu okey. Lepas tu dia sembang-sembang dengan geng-geng dia sekejap. Lepas tu geng-geng Chinese dia kan, lepas tu dia pun pergi mandi. Lepas mandi dia rehat lah, tapi dia tak tidur pun, dia relax macam gitu je kan, sembang-sembang tapi sambil baring lah atas katil kan. So sampailah waktu berbuka. Dia punya excited waktu berbuka tu lebih kurang dalam pukul 6 macam gitu dah. Ustaz, jom pergi dakwah. You lambat lagi mau buka, aku kata. Mau makan lambat lagi, dia kata. Aku kata, awal lagi ni. Kita biasa dalam 6.45, 6.30 tu pun awal kan. Sebab waktu tu tak silap aku pukul 7 lebih sikit lah, 7.10 macam tu, barulah kita orang pergi. Biasanya pukul 6.45 macam tu baru kita orang pergi dewan makan kan. So dia dalam pukul 6 tu dah, jom lah, macam dia tak sabar nak makan lah. Tapi aku relax lah, ikut lah dia pergi awal. So bila kita sampai awal tu, geng-geng yang non-Muslim ni tengah makan juga waktu tu lah. Dia tengah makan untuk apa panggil, makan malam lah kan, bukan minum malam, makan malam. So dia makan awal lah daripada kita orang. Jadi bila nampak tu, kawan aku ni terus pergi ambil lah. Aku kata, you nak tunggu waktu berbuka ke, ataupun nak makan tunggu dia orang? Sama-sama lah ambil makan dengan you lah. Kata, cuma kita ambil. Awal lagi ni sejuk nasi lagi kata. Lepas tu aku pergi dekat makcik kantin tu. Aku kata lah, makanan untuk yang puasa ni pukul berapa kak boleh ambil? Awal lagi ni, tunggu sekejap lagi sikit kan. Lepas tu lepas dia aku sembang macam dengan makcik tu, tu dia barulah dia kata, jomlah kita pergi lepak dekat dewan. So aku pun dengan dia lepak dekat dewan sebelah, dewan makan tu kan. So lepak dekat pondok. Sebab tempat tu macam cakap, camp aku ni macam view dia macam cantik sikit, macam suasana tu macam ada sungai, ada dewan, ada taman yang cantik macam gitu. So aku lepak dengan dia kat situ lebih kurang dalam pukul 6.45. Barulah aku ajak dia makan sekali, pergi ambil makanan apa semua kan. Masuk waktu akulah yang kena azan waktu tu. Masuk waktu aku azan, barulah makan. Dia punya sembang dengan aku waktu tu, kawan aku yang Chinese ni, dia cakap memang kata boleh makan tu rasa macam satu nikmat yang besar gila tau. Dia kata, wah kata, penat ini hari kata, ni saya tak pernah lagi buat kerja gila ni macam aduh hai. Dia kata memang tak pernah lagi dia puasa. So the first time dia rasa tu memang
satu pengalaman yang baru lah pada dia kan. Aku pun rasa bangga jugalah sebab dia mampu bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dia sepanjang hari tu. Lepas tu dalam tengah makan tu lah aku ada explain juga ada perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Bila kita cerita macam tu barulah okey baru dia faham. Waktu yang sama macam ni pun sebenarnya isteri aku pun berpuasa lah. Sebenarnya isteri aku kan dah masuk Islam dekat camp PLKN tu. Jadi bila bulan Ramadan ni pun dia pun berpuasa lah. So bila dia berpuasa tu, hari pertama puasa pun dia pun okey, dia tak ada masalah. Dia stay macam dia dah biasa tau. Tu yang aku respect sikit lah kat bini aku ni kan. Sebab dia nampak steady je, dia macam okey, macam dah biasa puasa. Tapi bila aku tanya dia rasa penat tak tu, dia rasa tak adalah rasa penat sangat, cuma dia rasa terliur nak pergi makan awal, rasa keinginan nak pergi tu. Jadi itulah dugaan orang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu adalah sedikit kisah aku di bulan Ramadan. Geng-geng aku ni kat Camp LKN ni adalah tim pertama yang merasai suasana Ramadan di Camp Sesaliza ni, Camp LKN. Sebab batch aku ni lah yang kumpulan 3 seri 5 ni lah yang dapat rasa suasana berpuasa buat kali pertamanya dekat camp. Jadi JLKN, Jabatan PLKN ni pula, pengurusan dia pun macam tak ada lah bagi jadual yang terlalu ketat. Camp pun tak ada lah bagi jadual yang terlalu berat untuk kita buat aktiviti apa semua kan. Aktiviti yang simple-simple je kita orang buat pagi tu, petang tu free lah. So itulah sedikit kisah aku di Camp LKN. Cuma aku dekat sini aku nak sarankan pada anda semua, kalau adalah kawan-kawan yang non-Muslim, bila bertanya, kita kena cerita secara profesional. Kita kena cerita apa yang baiknya berpuasa, apa yang dugaan yang kita lalui sepanjang berpuasa. Kena cerita baik-baik sebab dia orang ni sebenarnya ada yang tak tahu. Macam aku cakap tadi, kawan aku ingat nak bagi makan pada aku tu, dia ingat kita ni tak boleh makan depan orang, so boleh makan sorok-sorok tak apa. Dia ingat macam gitu. Sebab dia pun pernah dengar pernah dengar orang-orang lain yang satu bangsa, satu kaum dengan dia, satu agama dengan dia ni cakap orang Melayu ni, orang Melayu Islam ni sebenarnya bukan dah tak makan terus, dia nak makan tapi kena menyorok. Tu yang dia faham. Jadi bila kita betulkan dia balik, barulah dia tahu keadaan. Sebab itulah dekat Camp LKN ni aku rasa macam kita boleh kongsikan knowledge mengenai budaya, agama. Sebab itulah bila dekat Camp LKN yang pernah wujud satu ketika dahulu, menjadi satu kenangan yang manis lah kepada kebanyakan peserta-peserta camp ni. Sebab kita pun dapat kenal budaya orang, dapat kawan-kawan baru yang berlainan kaum kan. Jadi kita banyak belajar dekat situ. Dan aku pula banyak belajar apa-apa yang baru waktu dekat camp. Dan aku rasa lebih menghargai dan lebih cinta akan negara ni, dan lebih menghormati kaum-kaum yang bukan seagama dengan aku, bukan satu kaum yang sama dengan aku lah. Jadi itu sahaja perkongsian aku untuk kali ini. Semoga anda semua terhibur, dan insya-Allah kalau ada apa-apa cadangan boleh cerita, boleh komen dekat bawah, dan insya-Allah aku akan rungkaikan apa benda lagi keistimewaan dekat camp PLKN ni kepada anda yang tidak pernah merasai nikmat di camp PLKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.